Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di episod Borak Lukis di Rojak Session. Tanpa berlengah lagi, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, contingan ni adalah bagi aku projek yang besar juga. Projek yang besar-besaran lah bagi aku lah. Untuk pertama kalinya aku nak conteng atas paper yang besar macam ni. So aku nak conteng montaj daripada filem-filem ataupun watak-watak yang popular di filem-filem dari Hollywood. Paper ni aku dapat dalam packaging box kabinet yang aku beli dekat IKEA lah. Cerita yang biasa dah korang dengar lah kalau korang layan video Borak Lukis ni lah. Okay, paper ni dia sebagai lapik kan untuk papan-papan yang ada dalam packaging tu. Paper ni dalam keadaan yang baik. Okay, walaupun dia selit-selit dekat papan tu, dia dalam keadaan baik, dia tak koyak apa semualah. Sebab dia lepeh macam tu kan, memang senang lah aku nak menconteng. Kualiti paper ni tak adalah berapa elok sangat dan dia juga agak nipis, tapi agak sesuai dengan ink yang aku pakai lah ni. Sebab dia tak berapa nak kembang sangat lah bila aku melukis pakai ink ni. Tak silap aku, paper ni lebih kurang dalam A2 punya saiz lah. So saiz ni agak besar dengan saiz lukisan yang aku lukis sebelum ini. Kebanyakan lukisan aku dalam saiz A3 sahaja. Okey, aku nak cerita sikit cabaran bila ketika aku nak menconteng yang paper sebesar ni lah. Okey, salah satunya of course lah saiz dia yang besar. Okey, so banyak area yang aku kena layan. So banyaklah illustration ataupun lukisan yang aku kena layan. Lukisan yang bersaiz besar ni amatlah sesuai untuk aku buat montaj punya style lah. Montaj sebelum ni banyak gak aku dah layan montaj illustration di episod yang lepas. So korang boleh tengoklah video tu. Bolehlah pergi layan video tu selepas korang habis tengok video ni lah. Contengan yang aku buat ni spontan je. Kebanyakan reference contengan aku ni aku refer kat sketchbook yang aku dah buat dulu-dulu lah. Ada juga aku refer pada iPad aku lah, pakai Pinterest tu kan. Pinterest kan banyak gambar, so kat situlah aku gunakan as a reference untuk lukisan kali ini. Montaj illustration aku kali ini berkonsepkan filem-filem Hollywood yang popular dari dulu hinggalah kini. Ada gak aku lukis dari filem-filem yang tak berapa nak popular gitu. Okey, lepas tu karakter yang aku lukis adalah dari watak-watak penting atau utama dalam filem masing-masing. Ada beberapa karakter yang aku lukis ni mungkin korang tak kenal. Okey, sebab dia aku lukis karakter ni berdasarkan dari filem yang aku minat dan juga karakter yang sangat menonjol dalam filem, tapi filem dia tak berapa nak popular sangat ataupun tak dapat sambutan daripada penonton. Karakter ni adalah campuran dari filem lama hinggalah yang terkini. Kalau korang perasan kan, watak-watak di dalam filem-filem besar ni, maksud aku ialah filem-filem yang ada bajet yang besar. Okey, ada support financial ataupun support kewangan yang besar untuk buat filem ni. Cost production dia kan, cost production untuk buat filem ni dia makan berjuta-juta dollars lah punya bajet. Okey, aku cakap dollars ya, bukan ringgit Malaysia. So bajet dia memang besar gila.
kita cakap pasal projek besar dan juga bajet besar ni lah. Okay? Macam filem Hollywood ni, mereka punya bajet bukannya ciput tau, bukannya sikit. Sebab itulah kita enjoy sangat bila tengok filem-filem dari Hollywood ni. Terutama sekali filem-filem yang bercorak aksi, adventure, fantasy, horror, animasi dan sebagainya. Sebab filem yang macam ni memang perlukan bajet yang mahal dari segi production value dia lah. Kalau macam filem action, macam filem fantasy, sci-fi ni semua, dia orang perlukan props, dia perlukan studio stage yang besar. Benda-benda ni semua kos yang tinggi. Sebab itulah bajet ni sangat besar. Contoh macam filem Star Wars kan, kalau kau taruh spaceship dekat studio kan, yang besar-besar tu kan, dia panggil practical effect lah. Macam prop besar tu yang kau boleh duduk kat situ, kau boleh interact dengan prop tu. So memang praktikal, memang besar, memang benda ni memang serius mahal ni kan. Kalau kau buat macam mereka buat 3D punya style pun, 3D pun kadang-kadang tu kalau kau setakat buat 3D animation tak ada reference kan, dia tak realnya, dia tak nampak macam real. Setengah tu kalau dia buat 3D, dia ada panggil mocap. Mocap ni macam dia boleh track human punya movement, body movement, pergerakan badan kita kan, dia boleh track. So bila dia track, so nampak animation dia dan lagi nampak macam realistik sikit. So tak nampak macam kartun. So sebab itu pun memerlukan bajet yang besar jugalah. Okay? Kau nak buat animation kan, nak buat animation realistik, kau kena ada mocap, kau kena ada reference yang daripada let's say mocap daripada pelakon kan. Kau nak dapatkan karakter tu berjalan, karakter tu bergerak tangan dia macam mana, expression muka dia macam mana. Disebabkan bajet yang besar ni jugalah mereka ni dapat outsource projek ni, ataupun mereka gunakan hikmat pakar daripada luar lah. Kalau pakar-pakar yang kat dalam tu macam tak cukup tangan, so diorang boleh hire atau diorang boleh upah pada orang luar lah. Sebab yelah, bajet dah besar kan. Malah ada juga mereka yang lagi besar punya bajet kan. Okey, mereka nak gunakan pakar yang lebih dahsyat luar daripada Hollywood. Kadang-kadang juga diorang nak save bajet jugalah, outsource diorang punya production dekat luar. Sebab mungkin Hollywood mahal, so dia hantar dekat yang tempat luar-luar tu mungkin lagi murah. Kira nak save bajet lah, setengah-setengah dia buat macam tu, setengah tu dia buat dekat Hollywood je. Okey, sebab itulah kita tak boleh nak bandingkan filem Hollywood dengan filem Malaysia dari segi kualiti kan. Sebab bajet filem Hollywood memang tinggi kalau nak compare dengan bajet filem kat Malaysia ni. Ada juga filem-filem Malaysia yang bajet dia berjuta-juta. Tapi kalau nak bandingkan ringgit dengan dollars kan, nilai jutaan ringgit adalah amat rendah jika berbandingkan dengan dollars. Okey, oleh sebab filem dari Hollywood ni, mereka pasaran dia seluruh dunia kot. Okay, sebab itulah mereka ni berani mengeluarkan bajet yang besar. Kadang-kadang tu keuntungan filem mereka ni berlipat kali ganda berbanding dengan bajet filem diorang lah. Kadang-kadang tu keuntungan filem ni mereka dapat berkali ganda berbanding dengan bajet filem. Bukan setakat keuntungan saja dari segi jualan tiket wayang tu kan, malah dari jualan merchandise diorang lah, dan juga macam-macam lagi lah. Ada juga filem bajet besar ni sebab nak bayar duit untuk pelakon. Maksud aku, mereka sanggup bayar yang mahal pada pelakon yang popular dan ternama ni, sebab bila ditayangkan pawagam, filem ni dapat menarik ramai orang untuk menonton sebab pelakon yang mereka dah bayar mahal tu lah. Dia ambil pelakon ni boleh menarik untuk menonton filem yang dia berlakon dalam tu lah. Lagi popular pelakon tu, lagi mahal lah bayaran yang dia dapat. So bajet filem ni pun bertambah lah.
Okey, korang pernah tak layan projek yang besar-besar ni lah sepanjang karier korang kan, dalam industri korang lah. Kalau pernah, mesti pressure kan. Kalau ikut pengalaman aku, kalau ada bajet yang besar ni sebenarnya memudahkan kerja kita. Kalau bajet ciput, bajet kecil, memang sakit kepala. Bajet besar ni kita boleh tambah team member, okey, ataupun kita outsource kat company lain-lain, atau pakai freelancer untuk kurangkan stres team member yang lain. Bajet yang besar ni juga boleh membantu kita nak kejar deadline kan, dan juga menjaga kualiti kerja. Pada mereka yang terpaksa layan bajet kecil ni, banyaklah bersabar ya. Okay, bajet kecil dah tentulah team tu kecil kan. Nak layan projek besar ni memang headache. Tapi tengok bos lah kan. Kalau dia bijak bistari dalam proses production, selamatlah. Kalau bos kita tu berpengalaman, ada trik, ada cara, shortcut macam mana nak cut cost. Bukan setakat dia boleh cut cost untuk menyenangkan kita buat kerja, dia juga boleh menanangi apa-apa juga cabaran dalam projek besar dengan bajet yang kecil. Apapun, moga korang dapat menjalankan tugas korang dengan mudah dan sempurna. Tak kira lah tim tu besar atau kecil, moga korang sentiasa cekal dan dipermudahkan. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Contengan ni dah nak siap. Sebelum tu, silalah follow aku kat Facebook, Twitter, IG, TikTok dan YouTube. Link aku dah letakkan kat description di bawah video ni. Jangan lupa klik button subscribe untuk channel Rojak Session untuk alert video terkini dari Rojak Session dan juga episod terbaru Borak Lukis. Kita dah di penghujung video. Terima kasih aku ucapkan kepada yang menonton sampai habis. Moga korang suka. Kalau korang rasa fakta-fakta yang aku cerita ni tak betul, tolong message kat komen di bawah. Maklumlah, kita ni insan biasa. Salah dan silap adalah lumrah hidup manusia. Akhir sekali, kalau korang berkenan kat video ni, tolonglah tekan butang like tu dan juga jangan lupa share kat family dan juga rakan-rakan. Assalamualaikum.